Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab Misbahul Munir, habis sikit lagi baru kita masuk Kifayatul Muhtadi. Muka surat 26 Rumi. Jawi tak tahu. Surat Jawi berapa tahu? Tinggal kitab Jawi. Jawi apa? Rumi 26. 12. Jawi 12, Rumi 26. Kita membicarakan huraian pada menyatakan hukum akal, yang mana hukum akal tu terbahagi kepada 3: wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Bab hukum adat dah lepas, hukum syarak pun dah lepas. Dalam perbahasan tentang menyatakan hukum akal ni yang terbahagi pada 3 ni, kemudian dia nak bagi tahu kepentingan dia pula, kepentingan faham betul-betul hukum akal tu. Pentingnya takut bertukar dengan hukum adat yang kita dah bincang sebelum ni. Bertukar dengan hukum adat, hukum akal dah jadi hukum adat. Bila bertukar macam tu menyebabkan apa yang jadi? Apa jadi? Tu nak bincang pasal tu. Apa jadi kalau bertukar? Tak reti hukum akal ni. Maka dia akan kata hukum adat tu hukum akal lah. Sepatutnya adat aja, tapi dia akal terus, tak logik terus, tak masuk akal terus. Padahal akal aja, akal je tak boleh terima. Mustahil pada akal. Perkara yang wajib pada adat, perkara yang mustahil pada adat adalah harus pada akal. Tapi dia bertukar. Bila dia bertukar, jadi masalah. Macam mana jadi tu? Mari kita tengok. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu, lepas kita dah bincang hukum akal minggu lepas, bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya. Jadi nak faham tentang akidah, bila sebut akidah ni, ketuhanan lah, satu Tuhan, satu Rasul. Nak kenal Allah, nak kenal Rasul, kena pakai akal, pakai hukum akal. Akal kena buat keputusan. Dan jadi tanpa hukum akal, maka kita tak boleh nak kenal Tuhan. Tak boleh. Sebab dia tangga. Dia tangga bagi mengenal akidah. Tangga. Jadi nak tak nak, kena naik tangga. Kalau tidak, macam mana nak kenal? Jadi tangga tu perlu. Yang mana tangga tu bukan wajib pun. Hukum akal tu tak wajib, tapi nak kenal Allah kena guna akal. Jadi hukum akal tu jadi wajib jugalah belajar. Sedangkan hukum akal tak wajib belajar pun. Dia tangga aja. Macam wuduk lah. Wuduk tak wajib pun, tapi nak sembahyang tak ada wuduk tak sah. Wajib pula ambil wuduk. Malah kita boleh kait lagi. Nak ambil nak sembahyang, wuduk tak wajib, wuduk sunat, tapi nak sembahyang kena ada wuduk. Automatik wuduk tu jadi wajib lah bila nak sembahyang. Bila nak ambil wuduk kena ada air. Secara automatik air tu kena ada lah, air mutlak. Sebab nak sembahyang. Nak ada air kena gali telaga. Maka wajib gali telaga.
Wajib gali telaga. Nak gali telaga kena ada cangkul. Kalau pakai cangkul lah. Orang pakai cangkul lah gali telaga. Tak. Pakai apa? Dulu. Allah nyanyi pakai cangkul. Katalah pakai cangkul. Maka wajib buat cangkul. Wajib buat cangkul tu. Kilang cangkul ke wajib buat cangkul. Nak cangkul kena pakai besi. Sebab cangkul tu mesti besi. Wajib cari biji. Biji besi untuk nak jadi besi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nak buat biji besi tu tak boleh jadi besi terus. Kena ada mesin, kena ada perbuatan je. Kena buat mesin jadi wajib. Macam tu. Berkait. Kalau zaman sekarang, duit lah. Nak gali kena duit. Maka wajib cari duit. Sebab nak sembahyang. Macam tu lah juga, nak kenal Allah tu wajib. Tapi nak kenal Allah, kena guna akal. Jadi kena belajar hukum akal. Hukum akal tu jadi wajib lah juga. Jadi nak mengenal akidah dan teguh akidahnya, kena pakai akal. Kerana akidah itu pengakuan di dalam hati seseorang. Tasdiq bil qalbi. Ini bahasa ni dari dia punya terjemahan daripada bahasa Arab lah. Tasdiq bil qalbi. Tasdiq lah. Sungguh. Percaya sungguh. Pengakuan lah kalau dia begitu. Pegang sungguh. Membenarkan. Kan tasdiq kan membenarkan dalam hati. Pengakuan di dalam hati seorang. Tentang akidah tadi, tentang ketuhanan dan kerasulan. Maka tidak dapat, pengakuan itu tak dapat membenarkan tu, melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal. Kalau tak erti hukum akal yang tiga itu, maka macam mana nak tasdik, nak membenarkan Tuhan? Kalau tak boleh membenarkan Tuhan, macam mana nak ada akidah yang mantap? Tu. Dan orang yang tidak mengenal hukum-hukum akal tersebut, siapa yang tak peduli pasal hukum akal, tak belajar, dia kata tak wajib pun. Memang pun. Yang wajib kenal Tuhan. Okey. No problem. Habis tu kenal gitu. Kenal. Baca Quran kenal lah. Baca hadis terus kenal Tuhan. Dengan cara tu dia kata. Quran kan kalamullah. Baca terus kenal Tuhan lah. Tujuan diturunkan Quran untuk kenal dia. Okey. Wah. Dia kata gitu. Hadis ada lagi. Baca hadis kenal lah. Dia kata gitu. Habis hukum akal. Tak ada. Baca hadis, baca Quran aja. Dia kata gitu. Bila dia kata gitu, orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal, walaupun dia ambil daripada Quran dan hadis, orang tersebut terkadang tidak ada akidah sedikit pun. Ini kalau dia tak tengok Quran hadis lah. Dia memang hidup gitu. Ramai orang macam ni. Ramai sangat. Orang yang masuk dalam masyarakat, dia akan tahu. Orang yang duduk surau masjid, dia duduk dalam lingkungan surau masjid ni, dalam zon orang surau masjid, dia takkan tahu. Dia duduk dalam zon ustaz mengajar yang mengajar di surau masjid, dia takkan tahu. Tapi dia masuk dalam masyarakat, sangat ramai. Sangat ramai. Di Islam dia ikut, tak tahu akidah tu apa benda pun tak tahu. Malah bila kita sebut akidah pun dia tak tahu apa benda akidah. Akidah tu apa pun dia tak tahu. Macam mana dia nak faham Tuhan? Akidah tu apa? Akidah tu apa? Macam Islam kan akidah tu kan. Akidah pun dia tak tahu. Perkataan akidah pun tak tahu. Akidah tu macam kita Islam kan, kita beriman Islam. Akidah lah. Apa akidahnya lah? Dia tak tahu. Kalau perkataan akidah pun dia tak dapat terangkan, akidahnya tu, isi tu, lagi lah. Sangat ramai. Hidup dia Islam ni, konon-konon Islam ni hidup itu. Tak peduli langsung. Tak bercara langsung pasal hukum akal ke hukum apa, tak peduli. Yang ini dia kata terkadang ni kadang-kadang tiada akidah sedikit pun. Langsung tak ada akidah. Uish, seram tu. Yakni tidak ada pegangan di dalam hatinya. Tak berapa. Tapi hidup Islam. Semayang, puasa tapi Tuhan, Allah. Begitu aja. Ini ramai ni. Nak letak persen tak berani lah, berapa puluh persen. Tapi ramai sangat orang macam ni. Islam jalan aja. Ikut aja hidup. Islam gitu aja. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan tu, yang langsung tak peduli tu, yang kata tengok Quran hadis, korang-korang dia tengok juga Quran hadis, salah betul tu lain kira, tapi tengok juga, retilah juga akidah. Betul salah ke, ada yang tak sempurna tu bab lain. Ini yang tak peduli langsung. Baca Quran, semayang, puasa, tapi langsung tak peduli bab akidah, langsung. Okay? Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu, yang dia tak peduli langsung itu, dinamakan dia orang yang jahil lah tu. Kadang-kadang jahil basit,
kadang-kadang jahil murakkab. Jahil basit, dia tahu dia tu tak tahu. Dan dia tak belajar pun. Kalau belajar, hilanglah kejahilannya. Satu lagi jahil murakkab. Dia tak tahu pun yang dia tu tak tahu. Ini pun ramai juga. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Sudah. Yelah, tak tahu hukum akal, tak peduli langsung. Maka nak pegang apa? Apa dia nak pegang? Maka dia tu jahil tentang iman, tentang akidah. Jahil tentang akidah, jahil tentang Allah, tidak sah imannya. Dan apabila tidak sah imannya, tidak sah agamanya. Kerana sah agama itu, terhenti ia atas sah imannya. Kalau dia tu ada iman, barulah kata dia tu Islam. Barulah nama orang tu beragama. Kerana makna iman itu tasdik di hati. Maksud iman itu membenarkan di hati. Mengaku hati. Dengan sekalian barang yang didatangkan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Mungkin dari segi bab lain, bab sembahyang, Rasul bawa, dia mengakulah memang Rasul bawa wajib. Itu dia terima itu. Bab akidah ni. Sebab dia kata sekalian. Bila kata sekalian, yang Rasul bawa termasuk hukum hakam ni lah. Yang bab hukum hakam ni tak ada masalah. Pakat-pakat terima. Memang tak ada masalah. Yang masalahnya bab akidah ni. Adakah dia terima Tuhan, dia kenal Tuhan tu untuk dia pegang kat hati? Kalau dia tak kenal, nak pegang apa? Pegang Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Nak ulang gitu lah. Bila kita kata, apakah definisi Tuhan? Takrif Tuhan. Berapa luhur nak jawab? Takrif Tuhan. Kan? Apakah takrif meja? Meja adalah satu alat yang digunakan untuk meletak sesuatu di atasnya. Kan? Kita boleh bagi takrif. Walaupun sebelum ni tak pernah terfikir pun. Tapi bila kita tengok, kita boleh bagi takrif. Sebab kita kenal sangat meja tu apa. Kita tak pernah belajar pun takrif definisi tu. Apakah takrif kursi, definisi kursi? Tak pernah belajar pun kat sekolah. Tapi sebab kita kenal sangat kursi, kita boleh bagi tahu. Kursi adalah satu alat digunakan untuk meletakkan punggungnya. Biasanya mempunyai 4 kaki. Kadang-kadang ada 1 kaki aja. Kadang-kadang 1 kaki tapi bawah tu bulat lah. Kadang-kadang begitu begini boleh bagi tahu. Tapi secara umumnya alat yang digunakan untuk meletak punggung, untuk duduk, meletak punggung. Meja untuk meletak barang di atasnya. Kita boleh. Apa definisi kapet? Kita kenal sangat kapet, maka kita boleh bagi definisi walaupun tak pernah belajar. Apakah takrif Tuhan? Kalau kita tak kenal Tuhan, ciri-ciri yang boleh ciri-ciri ketuhanan kita tak boleh bagi tahu. Ciri ketuhanan. Kena tahu ciri ketuhanan tu, barulah walaupun tak pernah belajar pun tentang definisi kita boleh bagi sebab kita tahu ciri ketuhanan. Ciri itu sifat, kita panggil sifat. Ciri lah. Sebab tu kita kata ada sifat salbiahnya, kidam baqa'. Itu ciri lah tu. Ciri-ciri Tuhan. Nak jadi Tuhan mesti macam ni. Tak macam ni tak boleh Tuhan. Tak sah Tuhan. Gitu. Tak sah dinamakan Tuhan jika begini. Iaitu apa? Mati. Contoh. Nak sah jadi Tuhan mesti dia tak ada permulaan. Tu. Kalau tidak tak sah Tuhan. Bukan tak sah, sah batal kan. Tidak sah dinamakan Tuhan. Macam itulah. Payah. Walaupun di Islam sembahyang, baca Quran, ya Allah rajinnya. Tapi orang perempuan. Lepas baca Quran. Lepas habis khatam, buat pula majlis khatam. Batal kuliah. Kuliah muslimat, haid batal. Kerana nak buat apa? Majlis khatam. Silakanlah. Haid tafadhu'in. Majlis khatam tu. Tapi bila bab ketuhanan, tak kenal. Tak kenal. Ni cerita dulu lah. Tu cerita dulu. Jadi, maka kita boleh bagi definisi. Tuhan adalah satu zat, diri, yang wajibul wujud, mesti wajib ada. Yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ada yang canggih lagi, definisi Tuhan. Tuhan adalah yang mempunyai sifat istighna' dan iftiqar. Itu lagi canggih. Kena faham lah iftiqar tu apa. Ataupun paling kurang pun, Tuhan ni adalah satu diri, ataupun zat yang wajib ada, wajibul wujud. Yang mempunyai sifat kesempurnaan. Itu sekadar definisi je. Detailnya itu yang panjang. Jadi dia kata kat sini, maka tak tahu Tuhan tu apa benda, tak tahu. Walaupun baca Quran, walaupun konon-konon je Islam, tidak sah agamanya. Konon-konon aja Islam. Kerana makna iman itu tasdik dekat hati, pegang kat hati. Dia pegang apa tentang Tuhan ni? Mengaku hati dengan sekalian barang yang didatangkan oleh Rasul. Kalau kita sebut sekalian tu, termasuk pekah sekali lah. Kita tak masuk pekah, kita masuk akidah je. Bab pekah semua terima.
Dan terkadang Allah, kadang-kadang orang yang tak belajar hukum akal tadi, yang bertukar hukum adat dengan hukum akal tadi, jadi ia kafir. Sebab apa jadi kafir ni? Tak sengaja kafir ni. Dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Bertukar. Seperti i'tiqad, dia berpegang, seorang tu berpegang akan bahawasanya Tuhan itu putih umpamanya. Warna putih. Dia biasa bukan putih. Biasa kalau orang kata Tuhan tu cahaya. Oh, Tuhan tu cahaya, kan? Cahaya kebenaran Tuhan. Maka dia ingat cahaya. Putih tu maksud cahaya. Sebab kalau putih tu, putih dinding, tak ada orang cakap Tuhan tu putih kot. Tu Tuhan, tak ada, pelik sangat. Bermaksud putih tu macam cahaya, kan? Tuhan tu macam cahaya. Bila dia pejam mata, dia nampak Tuhan. Dia nampak Allah. Bercahaya. Tu yang kita putih tu, betul maksud dia. Ada orang pegang itu. Kalau orang kata putih cat tu tak ada. Ada. Putih tak ada. Setan hitam ada. Maksud zulumat, kegelapan. Padahal zulumat, kegelapan tu kiasan aja. Dia ingat setan tu hitam, Allah tu putih. Putih bersinar tu. Nur. Malah dia baca dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu nur. Lagi jahanam terus. Tu. Tuhan itu putih. Umpamanya, kafir lah dia. Siapa kata Tuhan tu putih? Kafir. Kerana orang yang i'tiqad Tuhan putih itu ialah orang yang menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk. Maka seseorang yang menyerupakan Tuhan Allah seperti makhluk, kafir. Maka kafir. Apa-apalah yang menyerupakan. Jika dia lapik dengan yang layak kat belakang, maka kebanyakan ulama kata tak kafir tapi dosa besar, fasik. Habis cukup pangkat semua, pangkat-pangkat jahat semua ada kat dia. Sebab apa? Yang layak ada kat belakang. Jika ada dia tambah lagi. Memang begitu, macam makhluk tapi yang layak. Bila sebut yang layak, secara automatik dia tak jadi kafir. Sebab dia masih lagi respect. Cuma cukup lah. Semua kalau fasik ke bid'ah ke, letaklah apa nama, semua ada pangkat kat dia. Dosa besar lah. Menyerupakan sebab tu yang orang duk marah-marah ni, kata Allah duk ke arasy kan setengah-setengah ustazah tok guru marah sungguh dia, mesti bab tu dia marah sungguh. Allah ada tangan apa benda. Lepas tu dia kata lah, apa, gelar sikit wahabi ke apa kan dia. Sebab apa dia marah sangat ni? Apa pasal marah sangat ni? Sebab tu lah jadi kafir. Kalau kata Tuhan, tu lah, cuma tengoklah dulu sama jadi kafir ataupun dosa besar. Kalau ada yang layak kat belakang tu, tak apalah. Tak apa dengan maksud tak kafir. Bukan maksud boleh. Tak boleh kata Allah ada tangan, tak boleh kata ada kaki, tak boleh. Semua tak boleh. Ada mata, semua tak boleh. Walaupun ayat Quran kata gitu. Semua yang salah faham. Tu patut marah sangat. Tapi janganlah melampau sangat. Asal sebut je sikit. Sikit orang melampau pula. Sikit-sikit wahabi. Asal sebut je Tuhan, Allah tidak bertempat. Cakap pasal lain pun tiba Allah tak bertempat juga. Relax kan, jangan melampau sangat. Kenapa melampau sangat jadi orang macam alah nyampah pula gitu. Taklah salah tapi macam apa dia panggil? Apa? Bukan membesar. Dia memang benda tu besar. Tapi kalau bab lain tak payahlah cerita bab tu. Tengah cerita bab lain, tiba-tiba tengah cerita marilah datang beramai-ramai. Kita datang, kita buat program hari raya. Datanglah makan beramai-ramai. InsyaAllah ya pakat-pakat hadir. Allah ada tanpa bertempat. Apa benda kau tiba-tiba tu? Semangat terlebih tau. Tak ada kena-mengena kan. Tapi bukan salah pun. Dia macam melebih-lebih. Tapi memang besar benda tu. Bukan kecil. Bukan kecil. Memang besar. Sebab dia menyerupakan Tuhan. Cuma bila dilapik dengan yang layak kat belakang tu, tak apa, taklah. Masih lagi berdosa. Masih lagi perlu ditegah. Maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil Allah tu macam makhluk. Allah, apa nama, meja dengan tuan buat meja pun tak sama. Handphone dengan tuan buat handphone pun lah jauh beza langit dengan bumi. Rumah dengan tuan tukang buat rumah pun tak sama. Takkan Allah yang buat kita sama pula. Tu mustahil. Yakni tentu tidak atas Allah Ta'ala. Tapi dia i'tiqad juga gitu, maka kafirlah ia. Dan orang yang i'tiqad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu jadi kafir. Apa saja yang baru? Baru tu apa? Baru tu masih Allah, selain daripada Allah. Itulah baru. Sebab Allah itu qadim. Allah itu qidam. Bila Allah itu qidam, dan hanya semata-mata Allah saja yang qidam.
Jadi selain daripada Allah, tak kidam. Tak kidam tu baru. Baharu tu apa? Mudah aja. Baharu tu sebelum tu dia tak ada, lepas tu dia ada. Tak kisahlah sebelum tu berapa juta milion tahun sekalipun. Yang penting kewujudan dia tu didahului dengan tiada. Kewujudan, keberadaan dia tu sebelum tu tak ada. Tak kisahlah sebelum tu berapa juta bilion, milion, trilion tahun sekalipun. Yang penting sebelum tu dia tak ada. Itulah dia tak kidam dia panggil. Saya guna perkataan tak kidam. Apa maksud tak kidam? Baharu. Siapa yang kata Allah begitu, maka kafir. Bukan dari segi zat Allah aja, termasuk sifat-sifat dia. Baru. Apa saja kata Allah baru. Allah, sekarang ni Allah tahu tak esok nak jadi apa? Kita berkata tak tahu. Maknanya esok baru Allah tahu. Barulah tu dari sudut ilmu. Allah baru tahu. Bukan semata-mata zat Allah, diri Allah, bukan. Iyalah itu juga satu. Tapi bukan itu saja. Termasuk juga kehendak Allah, iradah. Allah baru nak. Sebelum ni tak nak. Bila tengok bagusnya Awi, mari mengaji. Contoh bagus. Allah tengok bagusnya. Kita bagi dia rezeki banyak-banyak. Mikael bagi dia rezeki banyak-banyak sebab dia patuh pada arahan, tinggalkan segala larangan. Baru tahu. Sebelum ni suruh aja, tak tahu lagi. Sekarang dah tahu dah, bagi dia banyak, baru tahu. Dari segi Allah baru nak bagi kat dia. Mana barulah juga. Sama. Dia bukan semestinya Allah tu sendiri aja yang bukan baharu, termasuk yang lain-lain. Maknanya Allah tahu. Nanti semua ni masuk syurga atau neraka Allah tahu. Malah bukan tahu je, Allah tentukan. Itu nantilah bab tu. Cuma Allah tahu. Allah mana tahu lagi? Tunggulah masuk neraka dulu baru Allah tahu. Sebab sekarang Allah jadikan kita, ni Mu'tazilah. Allah jadikan kita dan Allah bagi kita panca indera, bagi ring, bagi kekuatan, bagi cukup semua. Ini boleh, ini tak boleh. Buat. Nanti aku nak tengok berapa ramai masuk syurga, berapa ramai masuk neraka, berapa ramai ikut arahan aku, berapa ramai langgar. Aku nak tengok. Allah kata gitu. Dan Allah tak tahu. Bila sampai waktu nanti pada masyarakat baru tahu. Yang ni banyak buat dosa neraka. Baru tahu. Baru juga. Itu bukan masuk baharu tu semata-mata Allah baru. Termasuk semua sifat-sifat. Bila baharu tahu, siapa yang kata gitu? Kafir. Bukan benda kecil. Benda besar. Kalau begitu, tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Kalau faham tu cantik lah. Jadi wajib syarak lah pula belajar hukum akal. Sedangkan wajib syarak lain, wajib adat lain, wajib akal lain. Wajib akal lain. Maksud wajib akal tu hukum akal lah, lain. Tapi oleh kerana hukum akal tu asalnya tak wajib pun. Tak wajib apa ni? Tak wajib belajar, wajib syarak, tak wajib belajar. Oleh kerana perlu hukum akal ni untuk kenal Tuhan secara automatik. Siapa tak belajar, dia kata wajib syarak. Siapa tak belajar hukum akal, berdosa. Silap-silap boleh jadi kafir, silap-silap berdosa saja. Tengok nasib dia. Nasib baik, dosa. Nasib baik apa? Tak nasib baik juga. Cuma berdosa tak kafir. Berdosa tak baik. Tak boleh kata nasib baik kan? Nasib tak baik, berdosa tapi tak kafir. Nasib lagi tak baik, double. Dah berdosa kafir terus. Sebab tu jadi wajib. Okay. Kepentingan hukum akal. Tanbih. Attention please. Tanbih tu attention. Perhatian. Listen. Lama tak dengar. Listen. Bermula perkataan wajib. Ni nak simpul lah ni. Banyak maknanya. Wajib-wajib ni banyak makna. Tetapi disebutkan di sini 4 jua. Banyak maksud wajib ni. Tapi nak sebut 4 jua. 4. Yang pertama wajib pada syarak, iaitu kita dah bahas sebelum ni, Quran hadis, ijma' qiyas, halal haram, Nabi bagi buat tak buat, tu kan. Wajib syarak dia panggil. Wajib syarak kita dapat tahu tak pakai akal kita. Wajib syarak Allah dan Rasul yang bagi keputusan itu. Maka dia kata wajib syarak. Apa wajib syarak? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib syarak. Yang kedua, yang wajib arat ni last sekali lah, sebab dia panjang sikit. Yang ketiga, wajib adat. Wajib adat pun kita dah belajar dah sebelum ni. Wajib adat adalah try and error mula-mula, diulang-ulang. Akhir sekali
yakin. La sekali garanti. La sekali mesti. Sungguh ti. Letaklah mesti jadi. Dia panggil sebab apa? Dah try dah. Dah cuba dah. Dia panggil wajib adat jadi. Mesti jadi. Mesti apa? Mesti adat. Okay, secara adatnya. Yang keempat, wajib pada akal. Baru je lepas bincang. Akal tak boleh terima jika tidak begitu. Mesti begitu. Mesti begitu. Wajib pada akal. Dah bincang baru minggu lepas. 2 biji limau mesti lebih banyak pada 1 biji limau. Mana boleh satu lagi banyak? Okey. Itu. Ataupun kalau ikut ketuhanannya, mestilah kena ada Tuhan. Mesti kena ada pencipta. Wajib ada pencipta. Wajib apa? Wajib akal. Bukan wajib syarak. Tak ada pencipta berdosa. Siapa yang berdosa? Mesti. Tak masuk akal tak ada pencipta. Tai lembu pun ada lembu. Rumah pun ada orang buat. Ini kan pula alam ini. Maka akal kata wajib mesti ada pencipta. Okay. 3 dah. Yang keempat, wajib arad. Wajib arad ini adalah satu perkara yang diputuskan atau dihukumkan. Sebab dia bila sebut wajib tu hukum lah kan. Yang dihukumkan oleh Allah dan Rasul dengan tidak dijanjikan pahala, tidak dijanjikan dosa, macam wajib syarak. Wajib syarak buat macam ni, mesti buat daripada Quran dan hadis. Tak buat dosa. Mesti macam ni, mesti macam ni. Disuruh. Yang diambil daripada Quran dan hadis. Okay. Tak macam itu. Tak, hukum Arab tak macam itu. Dia macam mana? Keputusan yang datang dari Allah juga. Keputusan yang datang daripada Allah juga. Tapi bukan dituntut atas hambanya untuk buat. Dia macam lawan hukum syarak. Hukum syarak dituntut untuk buat dan ditegah untuk buat, kan? Tengoklah larangan dan suruhan. Itu wajib syarak. Itu wajib syarak. Wajib Arab ataupun hukum Arab ni adalah dia tak ada kena-mengena dengan, dia jadi juga tapi dia tak ada kena-mengena dengan buat, tak ada kena-mengena dengan keputusan hamba. Buat dapat dosa, buat dapat pahala, tak ada. Habis tu dia bukan untuk hamba kerjakan. Habis tu dia macam mana? Tengok teman-teman. Wajib Arab. Tadi tu hukum Arab. Wajib Arab. Iaitu perkara yang berlaku mengikut keputusan Allah. Seperti mati ke atas segala yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa tu mesti akan mati. Okey. Maknanya itu hukum tu. Hukumlah. Setiap yang bernyawa mesti mati. Maka Allah telah meletakkan hukum tu. Dan mesti mati tu tak ada kena-mengena kan mati dapat dosa, mati tak berdosa, mana ada. Hukumlah juga. Setiap yang bernyawa mesti mati. Itu hukum dia panggil. Wajib mati. Mesti mati. Tapi tak ada kena-mengena dengan dosa pahala lah. Mati-mati lah. Itu macam hukum lah. Keputusan yang Allah bagi. Macam tu juga mustahil dia dan harus dia lawan nanti. Jadi wajib Arab ni macam satu yang Allah putuskan, dan tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Ataupun kita panggil sunnatullah boleh juga. Dah Allah buat macam tu, kan? Allah boleh buat tak? Lelaki perempuan ada satu lagi punya spesies jantina 3, 4, 5. Boleh. Dah Allah buat lelaki perempuan. Dah memang macam tu Allah buat. Dah Allah putuskan hanya ada 2 je. Allah putuskan lepas mati tu hidup balik. Hukumlah tu. Allah telah memutuskan bahawasanya lepas mati hidup balik. Itu hukum tu. Wajib hidup balik. Mesti hidup balik. Tu wajib tu. Mesti. Itu maksud wajib pada Arab. 4 cukup dah. Demikian juga perkataan mustahil. Mustahil iaitu 3. Tengok. Dia tak ada 4. Mana satu lagi pergi? Mana hilang mustahil? Mustahil syarak hilang. Betul tak? Ada tak mustahil syarak? Wajib syarak, wajib buat. Tak buat berdosa. Mustahil syarak. Mana ada? Memang sebab tu tak ada. Mustahil syarak tu maksud apa? Mana ada? Mustahil syarak. Benda mustahil syarak. Apa mustahil syarak? Memang tak ada. Sebab tu tak ada. Mustahil syarak. Okay? Ada 3 sahaja. Yang pertama, mustahil arad. Maksud mustahil arad adalah lawan daripada yang wajib arad tadi. Iaitu yang bernyawa Allah cipta tapi tak mati. Dia panggil mustahil arad. Mesti mati. Sebab apa? Allah dah buat gitu mati. Dia hukumlah juga. Mesti mati.
lepas mati tu mesti hidup balik kita. Itu hukum lah juga, keputusan. Tapi tak ada kena-mengena dengan kita dosa pahala, tak ada kena-mengena. Tu. Kalau mustahil, lawan dia iaitu hidup, Allah cipta dia hidup tak mati-mati. Mustahil. Maksud makhluk lah tu, manusia. Allah buat tapi tak mati-mati, mustahil. Mustahil apa tu? Kalau kita tak boleh kata mustahil akal. Boleh tak Allah buat tapi tak mati-mati? Boleh kan? Sebab tak boleh kata mustahil akal, dia panggil mustahil arad. Dah Allah jadikan macam tu, mesti mati. Jadi mati lah. Kalau kata mustahil akal, tak berkuasa lah Allah. Dia kata mustahil arad ni benda tak wujud pun, cuma berlawanan dengan Berlawanan, tak wujud pun. Dia memang tak wujud. Dia berlawanan dengan syarak. Berlawanan dengan syarak. Tak wujud pun. Yang kedua mustahil adat. Biasa buat-buat memang takkan jadi punya. Tapi kalau akalnya, masuk akal. Boleh je kalau ikut hukum akal. Tapi kalau adatnya memang tak jadi. Dia panggil mustahil adat, dah bincang banyak kali. Yang ketiga, mustahil pada akal. Mak takkan boleh. Anak lagi tua pada bapak. Tak payah nak masuk. Tonyoh lah masuk dalam akal. Tak boleh. Kecuali cerita orang putih. Antara dia tu lah yang buruk. Anak tinggi ke apa boleh lah. Maksudnya kalau cerita-cerita orang putih tu kan, dia nak lawan saja tu, nak lawan hukum akal. Kan dia pergi-pergi macam mana, dia tengok anak dia lagi besar pada dia lah, lagi tua pada dia. Apa? Back to the Future. Back to the Future, entah apa-apalah, Terminator. Dia kembali entah macam mana lah, kembali balik dia tengok, ni anak aku. Woi, anak aku lagi besar pada aku. Nak lawan saja hukum akal. Orang putih. Apa dia panggil phantom. Antara apa? Cara orang Yahudi nak melalaikan atau merosakkan fikiran orang Islam dengan cara phantom, salah satunya. Phantom tu benda tu lah yang asalnya mustahil akal, tapi dia seolah-olah macam mustahil adat je, tapi boleh je. Macam tu. Fiction. Demikian lagi perkataan harus. Maka iaitu 4. Harus pun ada 4. Harus pada syarak, maksudnya buat pun tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Tak dapat dosa boleh, tak ada kena, tak ada. Maksud boleh aja. Harus pada arad, maksudnya harus pada arad macam mana? Dia wajib arad, dia macam ni. Dia kalau kita faham wajib pada arad, okey. Wajib Allah telah tentukan setiap yang hidup mesti mati. Okey, mesti mati. Dan mati tadi boleh lambat lagi, boleh mati awal. Harus pada arad. Mati itu wajib arad. Allah tentukan sunnatullah, wajib arad. Tapi mati itu bila? Boleh umur 100 tahun. Boleh umur 50 tahun, boleh umur 3 tahun. Apa dia panggil tu? Probability. Probability dia. Betul. Boleh terlewat ataupun terawal sikit, tak kisah. Boleh tersegera sikit, no problem. Itu nama harus arad. Harus pada adat, macam tu pun boleh okey je. Tak betul pun okey je juga. Okey dengan maksud boleh terima. Boleh terima apa? Adatnya boleh terima. Harus pada akal. Sebab kita bincang banyak kali, kita langkah je lah. Harus pada akal. Harus pada akal, akal pula boleh terima. Macam tu pun okey. Tak macam tu pun okey. Dan harus pada akal ini adalah mustahil pada adat, mustahil pada akal, mustahil pada arad sekalipun. Semua harus pada akal. Wajib pada adat pun harus pada akal. Wajib pada adat sekalipun harus pada akal. Habis dah. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya. Kalau boleh kita main tu. Kona kau tu, wajib kau ni, mustahil kau tu. Kalau boleh tu, boleh. Boleh hadam sungguh-sungguh. Okey? Hendaklah mengambil perhatian pada huraian yang telah lalu. Kata kalau boleh main benda ni. Sampai main sungguh. Main benda ni. Wajib akal, tengah-tengah bercakap main lagi supaya laik molek. Maksud tak? Laik molek. Jadi apa-apa je yang mustahil adat je terus sebut. Mustahil adat, mustahil. Terus mustahil adat terus. Tapi harus pada akal. Kau ni apa hal? Cakap apa? Aku nak berlatih. Supaya laik sungguh. Hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Laik sungguh. Okay. Hadam sungguh. Duk main benda tu terbaik. Ini adalah permainan yang paling menyeronokkan. Kalau orang
Kalau ada pair ada orang kalau dia seorang merepek apa tak best lah. Kalau ada pair, pak dekat ni, pak kat sini. Tak harus adat, mustahil. Kau tu kat ni, kau tu kat ni. Dia pandai pula Quran sikit, wajib syarak. Masuk pula. Terbaik. Habis. Selesai. Kita berhenti dekat huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Ini pun masih lagi senang-senang je, baca-baca je. Masuk 32 tu. Lepas tu baru. Ni pun senang lagi. Akan datang huraian yang ke-5 pada menyatakan ilmu usuluddin.